Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid-murid tahun 6. Okey, baiklah, pada pagi ini kita akan menyambung pembelajaran kita, iaitu tentang tajuk amalan pengurusan bahan buangan. Okey, kalau perhatikan pada muka surat 156, okey, kita baca sama. Kehidupan lestari adalah amalan yang mengurangkan impak kepada alam sekitar agar keindahan alam dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Jadi apakah peranan kamu dalam menguruskan bahan buangan dengan cara terancang? Okey. Jadi kita tahu bahawa setiap hari di negara kita, setiap rumah menghasilkan bahan buangan. Okey. Adakah bahan buangan itu diuruskan dengan cara yang betul? Okey. Diuruskan dengan cara yang betul ataupun diuruskan dengan cara yang tidak betul. Okey. Kalau perhatikan pada gambar tu, terima kasih kerana memudahkan kami menguruskan sampah-sampah ini. Sama-sama. Masukkan bahan-bahan buangan mengikut jenis ya. Okey. Jadi kita tahu bahawa bahan buangan hendaklah dibungkus dan diikat dengan kemas. Kita bungkus dalam plastik hitam. Kenapa? Untuk memudahkan orang yang mengutip sampah tu senang nak mengambilnya. Okey. Dan seterusnya, bahan buangan hendaklah diasingkan mengikut jenis bahan. Okey. Ada yang untuk kaca, untuk plastik, untuk besi kan. Jadi banyak benda-benda yang boleh diguna semula. Contoh dia yang bawah tu ialah minyak hitam kan. Minyak hitam yang kereta ayah awak guna tu, kita jangan buang mata-mata. Kita maksud dia, gunakan bekal khas untuk membuang bahan buangan kimia dan sisa minyak. Jadi kita kumpulkan dia dan kita berikan. Maksudnya kita kadang-kadang sekarang ni ada orang sekolah yang nak buat line kan, ataupun line dekat padang, dia menggunakan minyak hitam, lebihan minyak hitam daripada kenderaan. Okey. Sekarang kita tengok pada muka surat sebelah. Okey. Ini ialah contoh kepada eksperimen yang kita nak buat kan. Bahan buangan sisa makanan boleh direputkan dan dijadikan baja kompos. Okey. Jadi apa bahan-bahan yang diperlukan untuk jadikan baja kompos? Okey, masukkan tanah ke dalam bekal plastik. Yang kedua, masukkan sisa makanan dan gaul-gaul. Siram dengan air dan biarkan selama 4 minggu. Lebihan daripada makanan rumah awak tu, awak letakkan dalam tanah. Lepas tu yang ketiga, setiap minggu gaul tanah disiram dengan air. Maksud dia supaya tanah tu ada air lembab. Dan yang keempat, awak akan dapat lihat baja kompos. Baja kompos maksud baja yang bagus lah untuk digunakan kepada pada pokok-pokok yang lain untuk menjadi lebih sihat. Okey. Amalan 3R. Ini amat penting. Amalan 3R dapat mengurangkan longgokan bahan buangan di persekitaran. Okey, yang pertama, reduce. Reduce ni ialah kita kurangkan penggunaan bahan buangan seperti beg plastik. Sebab tu kalau awak tengok, perhatikan, ada kempen mengurangkan penggunaan beg plastik. Kan ada kena bayar 20 sen, kena bayar 30 sen. Jadi dia bila dengan cara macam tu, dia akan membuatkan rakyat ni, pengguna akan malas lah, tak nak lah guna plastik. Aku bawa beg sendiri lah. Jadi dia boleh mengurangkan penggunaan plastik dan tidak akan mencemarkan alam sekitar. Okey, R yang kedua ialah reuse. Reuse ni dia guna semula. Contoh kan, tayar yang dah tak boleh pakai, awak boleh buat sebagai perhiasan, pasu bunga kan. Okey. Yang seterusnya ialah recycle. Recycle ni ialah kita semula bahan buangan menjadi produk yang baru. Bahan buangan. Contoh dia, kaca dia proses semula menjadi bahan kaca. Okey. Kertas kan, surat khabar ke apa, recycle balik, dia buat buku apa semua kan. Okey. Sebab kenapa? Untuk menjadikan negara bumi kita ni tidak tercemar. Okey.
Okey, awak tengok pula pada muka surat 158. Okey, ini ialah pengurusan bahan buangan secara terancang. Kalau awak dapat lihat, okey, bahan buangan dikutip daripada rumah awak kan, naik lori sampah, lepas tu dia pergi ke pusat pengumpulan, lepas tu dia dibakar. Dia dibakar dalam satu bekas yang dinamakan sebagai incinerator. Memang panas. Okey. Ataupun kalau tak dibakar, dia akan diasingkan mengikut ketulan kaca, ketulan bahan plastik, bahan buangan kan, bahan logam, dan dia proses untuk menjadikan bahan-bahan yang baru. Okey. Okey, ini ialah ringkasan kepada apa yang kita belajar dalam tajuk ni, ialah terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. Okey, terbiodegradasi boleh diketar semula dan tidak terbiodegradasikan tidak boleh diketar semula. Okey, pengurusan terbagi pada dua, terancang dan amalan. Okey. Terancang ni maksud dia macam MPM kan, okey, SWM, kutip sampah rumah awak kan, dihantar ke pusat. Itu terancang. Okey. Dan manakala amalan ni maksudnya apa amalan yang ada pada diri kita untuk memastikan tidak tercemar. Inilah amalan-amalan yang baik. 3R, iaitu reduce, reuse dan recycle. Dan kesan buruknya jika kita tidak melaksanakan 3R, lepas tu barang-barang yang tidak terbiodegradasi kan, dia punya kesan buruk dia boleh menyebabkan pencemaran, masalah kesihatan, banjir dan pembaziran tenaga. Sekian, terima kasih.